Buletin Didik 1 September bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Permohonan kemasukan pelajar ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM untuk tingkatan 1 dan 4 kini dibuka. Majlis Amanah Rakyat MARA dalam satu hantaran di media sosial berkata, permohonan kemasukan boleh dilakukan hari ini sehingga 4 November. Calon yang ingin memohon haruslah cemerlang dalam akademik serta aktif dalam aktiviti co-kurikulum. Ia supaya calon berupaya mengikuti sistem pendidikan Maktab Rendah Sains MARA SPMRSM yang menawarkan program-program berteraskan kurikulum kebangsaan dan antarabangsa. Syarat permohonan untuk ke tingkatan 1, calon mesti berumur 13 tahun atau lahir pada 2 Januari 2010 hingga 1 Januari 2011. Sementara untuk permohonan ke tingkatan 4, calon perlu berumur 16 tahun atau lahir pada 2 Januari 2007 hingga 1 Januari 2008. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Untuk maklumat lanjut, ibu bapa dan pelajar boleh layari portal yang tertera. Dalam pada itu, bekas pelajar MRSM Langkawi mengharumkan nama negara apabila cemerlang dalam pertandingan Bank of England Innovation Competition 2022. Rose Raihana Muhammad Rashidan, 21 tahun, disenarai antara 10 pemenang terbaik daripada keseluruhan penyertaan pelajar universiti dan kolej di United Kingdom. Bank of England Innovation Competition 2022 adalah pertandingan yang memberi pendedahan kepada pelajar universiti dan kolej di United Kingdom untuk meningkatkan kemahiran dalam kerjaya berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Rose Raihana, melalui pertandingan itu, dia diminta menyediakan video pembentangan menerangkan tentang bagaimana fintech atau teknologi keuangan memberi impak terhadap prestasi dan perkhidmatan Bank of England. Kemenangan ini memberi peluang kepada bekas pelajar jurusan perakaunan di Kolej Profesional MARA Air Molek Melaka itu menyertai latihan industri berbayar pada musim panas 2022 bersama pakar-pakar dalam bidang data dan teknologi selama 6 hingga 8 minggu. Program ini juga menawarkan pelbagai pendedahan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi, analisis teknikal dan kemahiran penyelesaian masalah seperti RStudio, Tableau, Python, Excel, penulisan kurikulum vitae, temuduga dan pembentangan kepada penonton yang berjumlah kecil hingga besar. Ini pula kisah seorang guru daripada program Bakery dan Pastry College Vocational Keningau yang berjaya melayakkan diri sebagai salah seorang 10 finalis bagi anugerah guru paling berprestij di Malaysia iaitu Malaysia Teacher Prize. Cikgu Anita Mat Yassin tercalon sebagai finalis berdasarkan pencapaian dan sumbangannya dalam bidang pendidikan. Pernah dianugerahkan status guru cemerlang oleh Kementerian Pendidikan beberapa tahun lalu, Cikgu Anita Mat Yassin berjaya mewujudkan jalinan kerjasama antara sekolah itu dengan industri dan institusi pendidikan di dalam dan luar negara. Usaha ini sekaligus meningkatkan prospek kerjaya setiap pelajar di kolej itu. Selain itu, beliau melaksanakan pelbagai projek komuniti, antaranya melatih golongan berpendapatan rendah dan individu berkeperluan khas dalam kemahiran pembuatan kek dan keusahawanan. Beliau juga pernah mengetuai pasukan inovasi kolej yang terdiri daripada guru dan pelajar untuk bertanding di Jepun, Korea Selatan, Indonesia dan Thailand pada 2018 dan 2019 serta memenangi 5 pingat emas dan beberapa pingat lain. Dalam pada itu, beliau pernah membentang kajiannya di persidangan penyelidikan bersemuka dan dalam talian yang berpusat di Malaysia, Thailand, Turkiye dan United Kingdom. Baiklah, dengan inovasi terkini, teknologi lama seperti jam matahari kini boleh dipelbagaikan sekaligus memberi hasil yang lebih tepat dalam penentuan jam, waktu solat dan arah. Fungsi khazanah ilmu falak Islam inilah yang mahu dihidupkan kembali oleh Masjid Abdul Rahman Auf, Taman Rapat Koperasi di Ipoh, Perak. Jam matahari atau Ruhamah dirasmikan semalam bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara tahun ini. Versi terkini Ruhamah itu dibangunkan hasil kajian penyelidik Universiti Teknologi MARA UiTM dan Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Sangat mudah kalau kita memahami benda ni, kita melihat bagaimana Allah memberikan kita petanda-petanda yang natural untuk kita appreciate, menjaga waktu, mengetahui arah, mengetahui perkembangan cuaca, iklim dan sebagainya. Permukaan jam dilengkapi komponen peranti dikenali sebagai gnomon setinggi 50 mm dan tongkat istiwa setinggi 30 mm.
Selain itu, ia juga dilengkapi lakaran garisan waktu dan tarikh. Tongkat istiwa terletak di utara dan memberi maklumat mengenai waktu solat berdasarkan kedudukan bayang tiap. Baiklah, kami mohon maaf atas gangguan teknikal itu. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Majlis Belia OKU Malaysia menyambut baik tawaran pengangkutan percuma kepada golongan orang kurang upaya OKU sehingga akhir September ini. Inisiatif itu dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kos sara hidup golongan terbabit. Tawaran pengangkutan percuma selama sebulan ini memberi peluang kepada golongan OKU untuk sama-sama merasai dan menghayati sambutan Bulan Kebangsaan melalui penganjuran program yang lebih pelbagai. Ia dapat memberikan lebih akses kepada golongan OKU untuk menyertai pelbagai program dan membuka peluang kepada mereka untuk menikmati perasaan kebersamaan dengan masyarakat sekitar. Kita melihat dalam tempoh 1 bulan pelaksanaan tambang tiang percuma ini akan menyaksikan dan memberi ruang lebih ramai kepada golongan orang kurang upaya, ibu bapa yang mempunyai anak-anak orang kurang upaya, bahkan mungkin daripada pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan untuk menganjurkan pelbagai program-program bersempena dengan pelaksanaan tambang percuma selama 1 bulan ini. Sepanjang tempoh pelaksanaan inisiatif ini dijangkakan lebih ramai OKU terutamanya dari sekitar Lembah Kelang menggunakan kemudahan awam. Untuk itu, pelbagai kemudahan dan fasiliti disarankan untuk diperiksa bagi memastikan ia berada pada tahap optima. Kalau kita melihat daripada isu pengangkutan awam terutamanya di sekitar Lembah Kelang, isu connectivity, akses pengangkutan daripada poin A ke poin B di kalangan orang kurang upaya, ia ada wujudnya peningkatan daripada kalangan orang kurang upaya dari segi kemudahan dan fasiliti yang ada. Namun kita melihat dari segi mutu perkhidmatan itu perlu ditambah baik. Saya yakin ramai pihak di luar sana pernah melihat sebagai contohnya fasiliti-fasiliti yang tidak dapat diselenggara dengan baik, sebagai contohnya eskalator, mungkin juga tangga untuk mengangkat OKU dari yang di tempat yang tidak mempunyai eskalator, ada tangga untuk mengangkat OKU kursi roda melalui tangga tersebut. Jadi fasiliti-fasiliti tersebut harus ditambah baik dan diselenggara dengan lebih kerap. Beliau turut berharap inisiatif ini mendapat sokongan daripada penyedia perkhidmatan pengangkutan awam lain sekaligus dapat diperluaskan ke seluruh negara. Semalam, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong mengumumkan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menawarkan tambang percuma sebulan kepada OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan pemegang kad konsesi OKU MyRapid sehingga 30 September ini. 2,340 kes positif COVID-19 direkodkan semalam. Jumlah kes kematian 6 dengan 1 kes adalah kematian di luar hospital BID menjadikan jumlah maut di negara ini meningkat kepada 36,216 kes. Mengikut laman sesawang COVID Now, terdapat 30,991 kes masih dikategorikan sebagai aktif setakat semalam. 95.5% atau 29,604 daripadanya menjalani kuarantin wajib di rumah. 4.2% mendapatkan rawatan di hospital dan 0.1% di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC. 69 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dengan 42 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Jumlah kes sembuh 2,502 menjadikan jumlah kes pulih melebihi 4.7 juta orang. Bertemu kembali. Hari Sabah atau Hari Kemerdekaan Sabah bakal disambut di seluruh negeri itu selepas diwartakan secara rasmi bermula tahun depan. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ia sejajar kepentingan Hari Sabah yang jatuh pada 31 Ogos. Sambutan itu jelasnya membolehkan Sabah bergerak lebih jauh ke hadapan dan bekerja bersama untuk menjadikan Malaysia sebuah persekutuan seperti yang diharapkan. Berdasarkan rekod sejarah, Sabah mencapai kemerdekaan selepas British menyerahkan secara rasmi pentadbirannya kepada pemimpin tempatan pada 31 Ogos 1963.
Seterusnya, Persekutuan Malaysia yang menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu dibentuk secara rasmi pada 16 September tahun yang sama. Seramai 459 individu terdiri daripada pelajar sekolah, guru dan siswa jurusan pendidikan berjaya menawan 11 puncak gunung dan bukit. Misi itu dilaksanakan secara berasingan serentak di seluruh negara dalam misi pendakian Merdeka iGuru 2022 semalam. Program yang julung kali diadakan itu bertujuan mengajak warga guru dan pelajar menghargai nikmat kemerdekaan negara di samping kesedaran terhadap kepentingan menjaga kecergasan fizikal. Pendakian secara serentak itu membabitkan gunung dan bukit, antaranya Bukit Suling Pulau Pinang, Bukit Semanggul Perak, Shah Alam Backyard Trail Selangor, Bukit Kiara Kuala Lumpur, Gunung Datuk Melaka dan Bukit Batu Putih Negeri Sembilan. Antara aktiviti menarik yang dijalankan ketika di lokasi adalah mengibarkan jalur gemilang serta laungan kemerdekaan. Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru Muhammad Azizi Hassan berkata, program pendakian itu dibuat sebagai simbolik kesungguhan warga guru mengangkat dunia pendidikan bagi mengukuhkan makna kemerdekaan negara. Pihaknya merancang menjadikan aktiviti itu sebagai acara tahunan setiap kali sambutan Hari Kebangsaan dengan pembabitan lebih ramai peserta. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara juga pelbagai aktiviti dijalankan di seluruh pelusuk tanah air sempena meraihkan hari istimewa itu. Tidak terkecuali Taman Perumahan Tanjung di Rawang Selangor berkumpul bersama dengan objektif utama merealisasikan impian satu keluarga Malaysia yang teguh bersama. Taman Perumahan Jalan Tanjung Bukit Sentosa Selangor antara kawasan perumahan di Hulu Selangor yang aktif bersama persatuan penduduknya. Sempena Hari Kebangsaan ke-65 atas inisiatif Jawatan Kuasa Penduduk, mereka mengadakan Hari Keluarga dengan tema Know Your Neighbour, Love Your Neighbour. Menghimpunkan lebih 130 orang penduduk, pelbagai acara dijalankan dengan majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku. Ia diikuti aktiviti Zumba dan larian dalam kawasan taman merangkumi jarak 2.5 km. Perumahan Jalan Tanjung ini merupakan satu masyarakat majmuk yang melambangkan masyarakat Malaysia. Jadi kita amat bahagialah, amat happy kerana penduduk-penduduk berbilang kaum menyertai sambutan Hari Merdeka yang ke-65 pada tahun ini. Acara paling mencuri tumpuan Sukaneka yang disertai oleh anak-anak cilik dan remaja. Lebih menarik, ia turut menampilkan ibu bapa yang mengambil bahagian dalam acara khas. Biasanya orang keluar KL ke mana kerja, balik malam kita tak jumpa each other tau. So bila kita ada occasion macam ini, kita boleh berkumpul, makan, sama-sama makan dan sama-sama berbual, main game. Sebelum kita kata kita ni satu rakyat bersepadu, kita start daripada jiran kita dan semangat ini akan membawa kepada perpaduan seluruh negara ya demi negara kita Malaysia. Apa yang pasti, perpaduan bermula di kawasan kejiranan yang bakal membentuk tapak kukuh membina satu keluarga Malaysia yang teguh bersama menghadapi apa jua cabaran. Keluarga Malaysia! Robot TX Kara menarik perhatian orang ramai yang singgah di sebuah kedai serbaneka di Tokyo, Jepun. Teknologi ini membantu mengurangkan beban pekerja kedai selain mengatasi kekurangan tenaga kerja. Dilengkapi tangan mekanikal, ia mampu menyusun botol dan tin minuman di dalam peti sejuk dan di atas rak mengikut kedudukan yang ditetapkan melalui teknologi kecerdasan pintar AI. Kamera yang dipasang pula mampu mengenal pasti minuman yang perlu ditambah sebaik habis dijual.
Menurut jurucakap syarikat yang mencipta robot ini, objektif mereka adalah mengotomasi kerja-kerja berulang yang bosan dilakukan oleh manusia. Ia sesuai digunakan untuk kedai serbaneka yang dibuka 24 jam dengan jumlah produk yang banyak tetapi kurang tenaga pekerja. Ini ditambah dengan kedudukan minuman yang terletak di bahagian belakang kedai, jauh dari kedudukan pekerja di kaunter bayaran. TX Kara yang mampu menambah sehingga 1,000 botol dan tin minuman setiap hari kini ditempatkan di 300 kedai serbaneka di Jepun. Putera William dan isteri serta 3 anak mereka bertuah kerana menerima model istana yang dibina pihak Legoland Windsor. Sebanyak 4,100 kepingan Lego digunakan untuk projek itu. Model ini dibina di ladang Ratu Elizabeth di Windsor. Ia mempamerkan perpindahan putera William, isteri beliau Kate Middleton serta 3 orang anak mereka dari Istana Kensington di London ke Cottage Adelaide. Sebuah model lori yang kononnya digunakan untuk proses perpindahan itu turut dibina. Ia bersempena perpindahan sebenar putera William dan keluarga ke Cottage Adelaide bagi memudahkan persekolahan kesemua anak mereka bermula bulan ini. Mereka akan bersekolah di Sekolah Lambrook di Ascot yang mempunyai padang golf sendiri dan kolam renang bersaiz 25 meter panjang. Cottage Adelaide dibina pada tahun 1831 dan hanya dalam jarak 10 minit berjalan kaki ke Istana Windsor. Legoland menghabiskan masa selama 19 jam untuk menyiapkan keseluruhan model ini. Model dinamakan sebagai Lego Diraja akan dipamerkan kepada umum sepanjang September. Bogota, ibu kota Colombia, memecah rekod dunia baru-baru ini sebagai lokasi konsert terbesar pernah dipersembahkan dalam sejarah. Kira-kira 16,000 pemuzik, penyanyi dan kumpulan choir kanak-kanak dengan bimbingan Orkestra Philharmonic Bogota menjayakan pencapaian itu. Mereka mempersembahkan lagu-lagu klasik di Taman Metropolitan Simon Bolivar yang juga membawa mesej menyentuh masalah sosial dan politik. Acara ini memberi penghormatan kepada rakyat Colombia yang terkesan dengan konflik pencabulan hak asasi manusia di negara itu selama hampir 60 tahun. Jurucakap konsert melahirkan keterujaan kerana mendapat kepercayaan daripada ibu bapa kanak-kanak dan remaja yang terlibat. Seterusnya percaya dapat menyumbang kepada masyarakat yang lebih bertanggungjawab menerusi muzik. Bagi golongan muda, sudah tentu pengalaman unik ini sukar dilupakan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan basic-basic dodgeball, iaitu pertama sekali adalah throwing, iaitu balingan. Okey. So ni teknik throwing ya. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Jepun. Daripada 6 wakil negara yang bertarung di pusingan kedua hari ini, tinggal 2 bergu campuran dan 1 bergu lelaki meneruskan cabaran ke suku akhir. Malang buat gandingan bergu wanita Pearly Tan dan M. Tina yang terpaksa menarik diri. Pearly tercedera sewaktu perlawanan menentang pasangan Korea Selatan. Kecederaan Pearly pada set ketiga memaksa Malaysia menarik diri. Kedudukan ketika itu, beregu Korea Baek Hana dan Lee Yu Lim mendahului 16-11. Pearly dan Tina menang 21-13 pada set pertama sebelum pasangan lawan mengheret saingan ke set penentuan selepas menang set kedua 21-19. Cabaran suku akhir Malaysia kini digalas beregu campuran Tan Kian Meng Lai Peijing selepas menewaskan Yang Po Swan Hu Ling Fang dari Taiwan. Gandingan profesional yang diletakkan sebagai pilihan ketujuh itu berjaya mengelak kejutan. Mereka bangkit dari kekalahan 14-21 di set pertama dengan kejayaan 21-11, 21-15 dalam 2 permainan berikutnya. Beregu campuran terus melegakan kem negara apabila Hu Pangron To Yi Wei juga meneruskan kemarahan. Tewas pada mata maksimum 29-30 di set pertama kepada beregu Belanda Robin Tebeling Selena Piek. Pangron dan Iwe kembali bertenaga untuk menang 21-18, 21-11 pada set berikutnya. Bagaimanapun, tugas getir menanti 2 beregu campuran negara apabila berdepan pilihan dari China pada suku akhir esok. Beregu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi Yi menjadi wakil negara terakhir yang layak ke suku akhir. Pilihan ke-8 itu mengambil masa 33 minit menumpaskan pasangan adik-beradik Christo Thomas Junior Popov dari Perancis 21-13, 21-13.
Suku akhir esok bergu negara dijadual menentang pasangan bukan pilihan dari Korea Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho. Bola sepak Piala Jerman, kemunculan bekas penyerang Liverpool Sadio Mane membantu Bayern Munich menundukkan pasukan Division ketiga Viktoria Köln 5-0 dan mara kepusingan kedua. Berpunca satu asakan dari bahagian tengah dan sepakan rendah oleh Ryan Gravenberch, Bayern membuka jaringan. Menjelang rehat babak pertama, kedudukan Bayern mula kukuh giliran Matis Tel membolosi gawang Viktoria Köln. Babak kedua, Bayern meningkatkan asakan. Disusuli gol oleh Sadio Mane, Bayern melebarkan kedudukan kepada 3-0. Berpunca asakan daripada Jamal Musiala pula dan penyudah juga daripada Musiala. Kedudukan berubah kepada 4-0 memihak Bayern. Kedudukan Viktoria Köln semakin sukar giliran Leon Goretzka mencipta nama selaku penjaring. Viktoria Köln 0, Bayern Munich 5. Liga Belanda, PSV Eindhoven menentang Volendam. Meskipun lega kesilapan pemain pertahanannya ditebus penjaga gol Filip Stankovic, sebaik bola tiba di kaki Xavi Simons, gawang Volendam akhirnya bolos. Disusuli sepakan penalti daripada Cody Gakpo, PSV mengukuhkan kedudukan. Minit ke-39, Gakpo sekali lagi menjadi tumpuan apabila menjaringkan gol ketiga PSV. Volendam enggan mengalah. Hasil gol oleh Henk Veerman, Volendam merapatkan kedudukan kepada 1-3. Separuh masa kedua, berpunca asakan Xavi Simons dan penyudah Jordan Teze, PSV kembali melebarkan kedudukan. Berpunca satu sepakan sudut, percubaan Gakpo terkena ketua pasukan Volendam, Damon Mirani dan bola terus ke dalam gawang. PSV mengasak lagi. Giliran Simons menjaringkan gol kedua peribadi. Kedudukan berubah kepada 6-1 memihak PSV. Kedudukan berubah pula kepada 7-1 giliran Johan Bakayoko membolosi gawang Volendam. Keputusan mengangkat PSV naik ke tangga teratas Liga mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan. Ajax Amsterdam satu lagi pasukan yang turut mengumpul 12 mata tetapi kurang dari segi jumlah jaringan. Baiklah, paparan pameran Augmented Reality AR di New York yang diinspirasikan daripada permainan Pokemon Go mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.